والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أصفاره رواه البخاري والمسلم. Daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna menurut cara yang sebaik-baiknya, keluarlah kesalahannya, yakni dosa-dosa kecil yang dilakukannya daripada anggota-anggota jasadnya. Kata Sayyidina Utsman, hadis riwayat Sayyidina Utsman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa berwuduk dengan sempurna, keluarlah dosa-dosanya daripada anggota-anggota jasadnya. Dosa ni hak buat anggota wuduk tu lah. Bila kita basuh muka, di muka tu ada apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Kalau kamu ambil wuduk dengan sempurna, dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dalam mulut banyak sekali duk bercakap, mata banyak sekali duk tengok. Ambil wuduk dengan sempurna, tergugurlah dosa dengan mata. Lepas tu tangan, ambil hak orang dengan cara tak betul, beramai-ramai dia tolak, dosa tangan. Tampak orang luku kepala orang, ambil wuduk, gugur dosa. Kepala, sapu kepala. Dalam kepala kita ada otak, macam-macam fikiran. Dosa, Allah Ta'ala gugurkan dosa. Telinga, macam-macam kita dengar, basuh telinga. Kaki, kita berjalan pergi ke mana. Jadi insya-Allah kalau ambil dengan sempurna, dosa keluar melalui anggota-anggota wuduk yang kita basuh, sehingga dosa-dosanya keluar dari celah-celah kukunya. Kata Nabi, dosa dia akan keluar melalui celah-celah kukunya. Janji ambil dengan sempurna. Buat yang sunat-sunat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil wuduk baca bismillah. Kadang ambil wuduk tak baca bismillah, sah wuduk tu, tapi dia bersih anggota wuduk sahaja, tak sampai ke hati. Kalau kita ambil wuduk baca bismillah, dia bersih anggota wuduk, hati bersih sama. Bukan payah pun, tapi syaitan suka kacau, bagi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah ya. Bersih luar dan dalam. Nah itu. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan anggota-anggota wuduk satu persatu, meliputi yang wajib dan yang sunat dibasuh. Dan tiap-tiap anggota itu menurut keterangan hadis-hadis tersebut akan bersih suci daripada dosa-dosa kecil yang telah dilakukannya berkat wuduk yang sempurna. Berkat wuduk yang sempurna itu, mula sekali apa dia? Basuh pergelangan tangan. Ni, basuh pergelangan tangan dulu. Lepas tu apa dia? Berkomo-komo. Lepas tu masuk air ke hidung, keluar, baru start wuduk. Jadi amalan-amalan yang sunat yang kita buat itu, di samping kita dapat pahala sunat, anggota-anggota kita akan bersih daripada dosa. Betul, orang ambil wuduk ni dia bersih. Ambil wuduk ni tuan-tuan bukan nanti nak semayang. Biar kita ni sentiasa ada wuduk. Lalu tengok tak ada wuduk, ambil wuduk. Sekali nak semayang, sekali semayang. Badak nak semayang, sekali semayang terus. Tak kalut, wuduk tak wuduk dah. Memang kita dah ada wuduk, baru tak kalut. Ni nak semayang kelang kalut, kelang kabut ambil wuduk. Nak semayang kelang kabut ambil wuduk. Biar kita ni ada wuduk. Banyak masa kita ada wuduk. Bila nak pegang Quran baca, wuduk tak ada, tak baca. Malah nak pergi ambil wuduk. Tapi kalau kita latih, ambil wuduk, mandi tu, lepas mandi tu wuduk, lepas mandi ambil wuduk. Tu cerita. Kita pergi bilik air, buang qada hajat, lepas qada hajat basuh semua keluar lagi, ambil wuduk. Bukan payah, pun mudah. Biar kalau mati pun mati dalam keadaan berwuduk. Cerita dia. Baik.
Sebaliknya orang-orang yang cuai dan tidak mengambil berat menjaga kesempurnaan wuduk, bukan saja wuduknya itu tidak sah, malah dia diberi amaran bahawa dia akan menerima balasan buruk di akhirat kelak. Jaga. Kalau dia ambil wuduk tu wuduk tak sah, bukan sekadar tak sah saja, dia terima amaran buruk di akhirat kelak. Pasal apa? Semayang dia haram. Semayang dia haram. Kerana wuduk tak ada syarat sah semayang, kena ada wuduk. Dia semayang tak ada wuduk. Dia wuduk lah tapi tak betul. Tumit pun tak kata ya. Pakai lengang-lengang gitu saja. Jenis jari rapat-rapat macam tu semua. Dia tak boleh nak gitu, dia kena selati celah-celah jari tu. Sebab ayat tak sampai. Kalau jenis jarang tu tak apalah. Pun elok basuh. Tonyoh pegang basuh-basuh jari kita tu. Tu cerita dia. Bagi elok. Nah itu. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kita ambil wuduk cukup cepat cucu-cucu siap. Wuduk pun cepat, semayang pun cepat. Tak tumbik mata bilau. Haram berdosa. Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan cara wuduk yang sempurna sebagaimana dilakukan oleh baginda. Di antaranya hadis yang berikut. An Humran anna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'i fatawadda'a faghasala kaffayhi salasa marratin summa tamadmada wastanshaqa wastanthara summa ghasala wajhahu thalatha marratin summa ghasala yadahu al-yumna ila mirfaqi thalatha marratin summa yusra mithla dhalik summa masa bi ra'sihi summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-qa'bain thalatha marratin summa yusra mithla dhalika summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Rawal Bukhari wal Muslim. Daripada Humran itu periwayat hadis nama dia. Ada nama dia Humran. Bila kita belajar hadis, kita banyak dengar nama-nama sahabat yang mungkin nama-nama tu tidak terkenal. Dan kita pun tak pakai sangat bubuh kepada anak-anak, cucu-cucu. Padahal banyak nama-nama sahabat yang sedap-sedap. Macam nama ni Humran. Nama sahabat nama Humran. Itu. Nama periwayat hadis ni Humran. Itu. Bahawa Uthman bin Affan, sahabat Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meminta dibawa kepadanya air. Humran kata Sayyidina Uthman minta kepadanya bawa mai ayam untuk mengambil wuduk. Lalu ia berwuduk. Sayyidina Uthman berwuduk. Wuduk ni apa dia? Dia berwuduk nak tunjuk sama aku ni sahabat Nabi, menantu Nabi pula. Dan Nabi SAW segan kat Sayyidina Uthman. Kerana Uthman ni pemalu, penyengat apa semua, Nabi sendiri segan kat menantu dia Uthman ni. Sayyidina Uthman ni. Warak dia Sayyidina Uthman ni sungguh sampai Nabi pun segan. Dengan Umar dengan Sayyidina Umar Bakar lain. Tapi dengan Uthman ni Nabi pun segan. Menantu kita betul-betul ada menantu hak kita segan. Betul. Kita rasa dia tu bukan main-main. Betul, kita tahu dia warak, dia apa semua, kita segan lah kat menantu kita ni. Ada menantu tak tegang mana pun, tu cerita. Gitu. Nabi ni dengan Uthman ni Nabi segan kat Sayyidina Uthman. Nabi segan. Tu. Uthman ni baik sungguh, dia baik. Sebab tu bila Sayyidina Uthman mati dibunuh oleh pemberontak, berlaku peperangan sesama Islam. Pertama golongan Sayyidatina Aisyah. Yang kedua, golongan Muawiyah. Yang ketiga, Sayyidina Ali. Tiga ni berlaku peperangan. Kerana apa? Semua ni pasal mereka sayang kat Uthman. Sayang kat Uthman. Cuma tersilap orang panggil masing-masing apa dia ni ijtihad. Sayyidatina Aisyah masa terbunuhnya Sayyidina Uthman, dia berada di Mekah. Sahabat-sahabat pergi cerita dulu, kena pergi cerita lah terbunuhnya Sayyidina Uthman. Sedih Sayyidina Aisyah. Dan sahabat-sahabat sangat sedih.
Bertekad nak tuntut bela siapa bunuh Uthman. Begitu juga Sayyidina Muawiyah turut sedih dengan terbunuhnya Sayyidina Uthman. Masa tu dilantik Ali menjadi khalifah. Ali juga sedih. Jadi mereka desak supaya cari segera siapa yang bunuh Sayyidina Uthman, bunuh balik segera. Sayyidina Ali akan ambil tindakan. Tetapi dia lebih berhati-hati. Kenapa? Pemberontak-pemberontak tu dah banyak ada di Madinah. Ambil silap, tak kena cara, tak kena teknik, apa semua akan berlaku pertumpahan darah yang sangat dahsyat di Madinah. Dia ambil tindakan pelan-pelan. Ada yang tak sabar. Akhirnya berlaku peperangan Jamal, berlaku peperangan Siffin. Kenapa? Nak tutup bela, desak supaya cari segera siapa bunuh Sayyidina Uthman. Panjanglah cerita tu. Tetapi Sayyidina Uthman ni dia baik. Baik. Sampai orang nak main desak dia, depa nasihat sahabat Uthman, rumah kamu ni letaklah pengawal-pengawal, kami bimbang takut jadi apa. Uthman kata tak ada apa. Apa semua. Kami bimbang, hantar anak-anak sahabat ni, sahabat-sahabat besar, ada anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang kuat-kuat, pergi rumah Sayyidina Uthman, tunggu kok jadi apa kat dia. Dia suruh balik. Tak apa. Akhirnya berlaku semua. Sayyidina Uthman dibunuh ketika sedang baca Al-Quran. Nah, itu dibunuh Sayyidina Uthman. Itu orang sayang sungguh Sayyidina Uthman. Itu cerita dia. Zaman dia baik. Kadang-kadang tuan baik ni orang pijak kepala. Dia baik ni kadang-kadang Sayyidina Uthman baik sangat ni orang melampau. Sebab tu kadang pemimpin dia kena keras apa semua, tak melampau. Macam kata kalau bagi sangat orang pijak. Sayyidina Uthman baik. Nah, itu cerita dia. Baik. Sayyidina Uthman minta air, mari saya nak berwuduk, nak tunjuk macam mana Rasulullah berwuduk. Sebab Sayyidina Uthman banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Macam katalah dak Sayyidina Uthman ni sewaktu Nabi bersama dengan para sahabat ramai nak mengerjakan umrah pertama kali, 6 tahun tinggal Madinah tak pernah pergi, ni baru nak pergi. Sampai di Hudaybiyah depa tak bagi masuk. Nabi SAW suruh Sayyidina Ali pergi, Ali kamu pergi bincang dengan kita, mari dia bukan nak buat kacau, nak buat umrah nak balik, bukan nak perang apa. Ali diam tak kata apa. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, boleh tak cari orang lain? Saya ni kalau bincang dengan orang, mereka akan nak dengar kata saya. Dulu masa saya nak hijrah, dulu tak macam orang lain. Orang lain keluar sengat-sengat gitu. Sayyidina Umar bila dia nak berhijrah, dia pergi tawaf dulu. Pedang tak boleh taruh. Sayyidina Umar kata, aku nak berhijrah bersama Muhammad. Siapa-siapa yang teringin anak dia nak jadi yatim, halang aku berhijrah. Siapa teringin nak bagi bini dia jadi janda, halang aku berhijrah. Siapa berani sengat, dia pun merekam kat sini Sayyidina Umar. Jadi Umar kata, saya nak pergi bincang tak apa kena. Tadi Nabi pilih siapa? Uthman. Uthman pergi bincang, dia orang lembut, dia orang dihormati, dia orang segan apa semua. Itu Sayyidina Uthman. Ini Sayyidina Uthman. Bacalah dalam sirah. Baik. Kemudian bila waktu air, iaitu mula-mula ia membasuh kedua tapak tangan. Sayyidina Uthman tunjuk. Ni basuh dua tapak tangan. Macam ni dia tunjuk. 3 kali basuh tapak tangan. Kemudian ia berkumur-kumur dan menyeduh air dengan hidung serta menghembuskannya. Kemudian ia membasuh mukanya 3 kali. Kemudian ia membasuh tangan kanannya meliputi siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya seperti itu juga sampai ke siku 3 kali. Kemudian ia menyapu sedikit daripada kepalanya. Sapu kepala sikit. Kemudian ia menyapu kaki. Kemudian ia membasuh kaki kanannya meliputi buku lali 3 kali. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Setelah itu sebelah itu Sayyidina Uthman berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk sekira-kira seperti wuduk aku ini. Uthman kata, aku tengok Nabi wuduk macam aku buat ni. Macam mana? Basuh pergelangan tangan dulu, sedut air ke hidung, basuh muka
3 kali basuh tangan kanan, 3 kali tangan kiri, 3 kali sapu kepala sikit, basuh kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Siap. Tu Sayyidina Uthman kata, aku tengok Nabi wuduk macam ni. Jadi kita kena wuduk seperti mana Nabi wuduk. Macam mana kita pernah tengok Nabi kan? Tak, ni. Sahabat tengok Nabi, kita tengok sahabat. Kita tak tengok sahabat. Macam mana Sayyidina Uthman wuduk tak tengok pun. Tengok hadis yang ditinggalkan oleh sahabat. Jadi wuduk kita macam mana? Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu setengah mazhab kata tahu, kita anggota wuduk basuh muka. Sebelum tu basuh pergelangan tangan, komo, masuk air ke hidung, sunat saja. Setengah mazhab kata wajib. Macam mazhab Hambali, wajib basuh pergelangan tangan. Mula tentu, niat tentu. Wajib komo, wajib masuk air ke hidung. Gitu. Sambung dengan muka. Kita masa basuh pergelangan tangan tak payah niat lagi. Berkomo tak payah niat lagi. Masuk air ke hidung tak payah niat lagi. Basuh muka sekali baru niat. Sebab basuh pergelangan tangan itu sunat. Berkomo itu sunat. Masuk air ke hidung itu sunat. Yang wajib apa dia? Muka. Muka. Tu mazhab kita. Muka itu. Tak berkomo tak apa, basuh muka terus pun boleh. Sah. Tapi setengah mazhab dia kena niat masa basuh pergelangan tangan. Masa tu. Jadi berkomo masuk air ke hidung wajib. Jadi anggota wuduk depa banyaklah. Kita muka, tangan, kepala, kaki. 4. Gitu. Tu anggota wuduk. Anggota wuduk setengah mazhab bukan 4. Pergelangan tangan, berkomo, masuk air ke hidung, sambung lagi tadi ni. Jadi banyak anggota wuduk. Setengah mazhab. Jadi kita nak buat hak mana? Kita bila berlaku benda lagu tu, kita kena elakkan khilaf. Jangan duduk. Maksudnya macam mana? Buat semua. Hak sunat pun buat sekali. Jadi kita selamat. Terselamat. Tak khilaf dah lah kita. Sebab kita buat semua. Tak ada khilaf dah. Kalau kita basuh muka saja, betul lah mazhab Syafi'i sah. Ada mazhab lain kata tak sah. Jadi boleh tak semai kita? Boleh lah. Lebih baik kita pergi hunduk belakang, ambil semua. Ambil semua yang mana? Hak sunat kita buat sekali. Jadi kalau mazhab kata sunat, kita dapat pahala. Kalau mazhab kata wajib, dapat pahala dan sah sekali. Jadi start daripada hari ini, walaupun perbasuh pergelangan tangan, basuh berkomoh, masuk air ke hidung ni tak wajib, kita buat. Sebab apa? Rasulullah buat. Kita dengar hadis Sayyidina Uthman kata macam mana tadi? Aku ambil wuduk ni macam lebih kurang macam ni lah Rasulullah buat. Macam ni lah. Macam aku buat ni, aku tunjuk kat hampa. Sayyidina Uthman mula tak mana? Basuh pergelangan tangan. Gomoh, masuk air ke hidung. Sambung terus. Itu semua. Jadi kita ambil yang ni lah. Kenapa? Di dalam tu ada yang wajib, ada yang sunat sekali kat situ. Dalam mazhab kita Syafi'i. Lebih cermat dan selamat. Hadis ini ialah salah satu dasar besar mengenai wuduk, sifat wuduk. Dan cara yang sahih. Alim ulama Islam telah ijma' sekata bahawa yang wajib pada membasuh anggota-anggota diperintahkan membasuh ialah sekali basuh sahaja. Dan membasuh 3 kali adalah sunat. Dia kata tadilah semua kita basuh 3 kali. Semua kita tahu hak wajib itu sekali saja. 1, 2 itu sunat. Yang tambah lagi 2 tu sunat. Yang wajib sekali saja. Itu. Dalam hadis-hadis yang sahih ada disebutkan tentang sekali basuh, dan ada pula menerangkan 3 kali basuh. Ada pula menerangkan tentang ada anggota yang dibasuh 3 kali dan ada dibasuh 2 kali, ada juga dibasuh sekali saja. Banyak hadis dia kata, tapi dia tak bawa lah hadis-hadis tu semua. Kerana kita ni kitab fiqah, nak menerangkan bab wuduk, cukup datangkan satu hadis. Cuma dia cerita, ada hadis Nabi basuh sekali, ada yang 2, ada yang 3. Jadi kita pegang macam mana? Sekali yang wajib, 2 lagi yang sunat. Itu. Menurut keterangan ulama, kata Imam Nawawi lagi, hadis-hadis yang berlainan itu menjadi dalil tentang sahnya mengerjakan salah satu daripada segala yang sebut itu. Sama ada dengan sekali basuh,
atau 2 ataupun 3. Tetapi 3 kali basuh itu yang sempurna. Sempurna. Jadi buat yang sempurna lah. Macam kata tadi lah, basuh muka terus pun sah dah. Ambil yang sempurna. Pergelangan tangan, komor, masuk air ke hidung, sambung. Basuh sekali pun sempurna, sah dah. Ambil yang sempurna. Meniga-nigakan. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki 3 kali. Buat bagi sempurna lah kan. Esok nak bagi anggota wuduk kita ni bercahaya. Dan Allah bagi pakai gelang menurut anggota wuduk. Banyak mana, banyak tu pakai gelang. Tanya lawa ke gelang sampai ke siku ni. Kaki pakai apa semua? Lawa. Ni syurga. Dia tak lawa ni kalau orang tak pakai, kalau pakai lawa. Nah dah. Gitu. Baik. Menurut keterangan ulama, kata Imam Nawawi lagi, hadis-hadis yang berlainan menjadi dalil tentang sah mengerjakan salah satu daripada segala yang disebutkan itu, sama ada sekali basuh atau 2 atau 3. Tetapi 3 kali basuh itu yang sempurna, fardu dan sunat. Dalam hadis tersebut ada menerangkan tentang sifat wuduk dan caranya yang sah. Tidak diterangkan mana fardu, mana sunat. Hak tadi ni diterangkan sifat wuduk. Tak terang hak mana wajib, mana sunat. Semua pun tak terang. Tani wajib, tani sunat dak. Dia kata, aku tengok Nabi berwuduk macam tu, aku ambil macam ni, tunjuk ke hampa. Tak habaq kata yang ni sunat, yang ni wajib. Menurut salah satu syarat wuduk, tiap-tiap seorang hendaklah mengetahui fardu dan sunat. Ulama-ulama fiqah lah yang terang pula. Pergi kelas buat peluang pula. Dalam hadis yang ditunjuk Sayyidina Uthman tadi, ada yang sunat. Sunat apa dia? Basuh pergelangan tangan. Lagi khomo. Lagi masuk air ke hidung. Lagi meniga-nigakan. Lagi basuh telinga. Hak lain-lain fardu. Jadi ulama-ulama muhaddis yang kaji, ulama-ulama fiqh kaji hadis ni, dia keluarkan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman itu, ada yang wajib, ada yang sunat dalam tu sekali. Faham? Itu. Fardu wudu menurut huraian ulama rahimahullahu taala, fardu wudu ada 6 perkara. Ulama terangkan fardu wudu itu ada 6 perkara. Pertama, niat. Kerana tiap-tiap amalan hendaklah dengan niat. Wajib niat. Kalau tak niat, duk basuh muka selalu penat-penat pergi basuh muka. Kena ada niat baru jadi. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amalan itu terletak kepada niat. Kerana nak beza suatu amalan dengan satu amalan dengan niat. Dah bahkan nak beza adat dengan amalan, dengan ibadat pun dengan niat. Mandi dengan mandi junub, beza atas mana? Niat. Semayang subuh dengan semayang sunat subuh, beza atas mana? Niat. Rakaat 2 saja. Semayang zuhur dengan semayang asar, beza atas mana? Sama. Rukun-rukun dia pun sama. Rakaat pun sama, banyak 4. Beza atas mana? Niat. Yang ni niat zuhur, yang ni niat asar. Gitu. Orang mengaji, mari mengaji dengan mari nak berjalan makan angin, sama. Duk ngangor sama je. Bezanya niat. Tu cerita dia. Niat nak mengaji. Jadi sebab itu kena niat. Wuduk kena niat. Yang kedua, membasuh seluruh mulut, membasuh seluruh bulatan muka. Ingat, membasuh seluruh bulatan muka, daripada paras rambut di kepala hingga bawah dagu. Paras rambut apa dia? Mula tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu. Tempat tumbuh rambut. Oh, dia kata saya ni botak ustaz, bubui. Tempat tumbuh rambut agak-agak takat mana? Ambil takat tu. Sampai bawah dagu. Ni bahagian panjang. Daripada paras telinga kanan hingga ke paras telinga kiri. Paras telinga kanan hingga ke tangan kiri. Ni, dia ada batu penggan telinga ni satu ni. Cocok tengah-tengah ni. Penggan telinga kanan sampai penggan telinga kiri. Keliling ni atas kena tempat tumbuh rambut. Pusing kat ni kena paras telinga. Batu penggan telinga ni, atau cucuk satu ni. Batu penggan ni tak apa. Jangan batu penggan hak lain duk bergaduh parang tu. Turun ke bawah
pusing sampai bawah dagu. Bawah dagu ni kena basah. Ni anggota wuduk. Nah, sampai keliling. Kadang-kadang kita kali mayang buat ibadat kuat, tak jaga yang ni kosong. Tak ada apa. Dia ingat mengaji bab wuduk ni rendah-rendah aja. Kami mengaji tinggi-tinggi, tak tahu pun parah. Mana basuh muka tu tak tahu. Buat ikut dan je. Pakai pak-pak-pak, habis. Hang semayang bukan dapat pahala, haram. Pasal apa? Syarat sah semayang kena ada wuduk. Hang semayang tak ada wuduk, haram. Dosa. Jaga elok-elok. Itu. Membasuh tangan meliputi kedua siku. Tangan sampai ke siku. Tangan tak apa sampai siku. Ni, siku. Nak cermat sikit, basuh atas pada siku. Senang bagi kenal semua. Membasuh kedua kaki meliputi kedua buku lali. Kaki sampai buku lali. Tak tahu pasal apa Melayu kata buku lali. Dah sedap-sedap buku lali dah. Buku lali. Tak tahu pasal apa. Dia pun kata katak tentu lali. Try lah tengok. Tu cerita dia. Kena buku lali. Hak dua tepi tu buku lali. Basuh buku lali tu sama. Itu. Baik. Tertib, iaitu menurut susunan seperti yang tersebut itu tertib. Jadi wuduk ni anggota dia, rukun wuduk ni ada 6. 4 basah, 2 kering. Orang dah buat teka-teki tu. 4 basah, 2 kering. Tahu? Basah tu apa dia? Muka, tangan, kepala, kaki. Tu kering. Ya? Orang panggil. Basah. Kering apa dia? Niat dengan tertib. Tu kering tak kena ayat. Itu. Tu cerita. Langkau kata tu. Menyapu sebahagian daripada kepala. Macam tak urai tu. Ada? Menyapu langkau satu tadi. Menyapu sebahagian daripada kepala. Sebahagian daripada kepala. Mazhab kita mana pun tak apa asal kepala. Ambil sikit air, sapu. Kepala ni panggil sapu. Tangan, sapu tangan ke basuh tangan? Basuh. Muka, sapu muka ke basuh muka? Basuh. Kaki, sapu tak basuh kaki ke sapu kaki? Basuh. Tiga-tiga ni panggil basuh. Kepala sapu. Kepala sapu. Tu basuh tu kita kena faham. Makna kalau basuh, kena basuh lah. Ambil air basuh. Maknanya boleh tak ambil air? Tak boleh, tu sapu. Gitu. Ataupun tangan celuk tak air? Tak boleh, tu sapu. Kena faham. Sapu dengan basuh, jangan bengong. Ada. Kepala boleh tak? Kepala ambil boleh tak? Tebak kepala sapu, kepala basuh, cedok air, cedok tu, basuh habislah baju. Tu nama basuh. Ada. Bebas. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ada. Nama basuh. Betul. Ulang tu bagi reti semua ni. Jadi setengah yang sunatnya macam mana? Celuk tangan, sapu semua. Di belakang, naik ke atas. Cuma kita sapu tak elok tak umbun-umbun. Mana pun tak apa. Perempuan malah lah nak buang telengkung, nak selok apa semua. Selok sikit bawah, sapu bawah tepi ni asal ke kawasan kepala. Boleh. Asal sapu tak mana-mana kepala. Sebab dia panggil sapu. Mujok lah panggil sapu. Kalau guna basuh lah. Ini macam mana? Kalau ambil dalam kolah tu, kena tojah kepala. Begitulah. Kalau nama basuh kepala. Hang baca bagi elok, sapu kepala. Itu hal lain basuh. Betul. Baik. Orang yang mengambil wuduk kalau meninggalkan salah satu daripada perkara-perkara fardu, itu tidak sah wuduknya. Misalnya kalau ia meninggalkan perbuatan menyapu kepala atau menyapu selepas membasuh kaki. Atau menyapunya selepas membasuh kaki pun tak boleh.
Kepala tak basuh lagi, dia basuh kaki, bau sapu kepala. Tak boleh, dia kena tertib. Tertib ni apa dia? Ikut aturan. Semayang kena tertib, haji kena tertib, ambil wuduk kena tertib. Tertib kita pun guna. Maknanya orang Islam paling tertib, sebab dalam ibadat dia tertib. Orang Islam ni dalam ibadat dia tertib. Bawa kereta tak tertib. Tak tertib. Parking kereta tak tertib. Teruk dia tojoh ikut dan dia nak bubuh tak mana. Sepatutnya wuduk ke tertib, hal lain tertib. Kita paling tertib. Orang kafir bukan dia ada wuduk, dia bukan ada tertib, tak ada mengaji pun bak tertib. Betul kalau kita semayang kan. Tak ambil wuduk semua siap lah. Tengok tadi duk cat rumah, ada cat lagi di tangan ni. Ataupun sisik ikan ketepak di situ tak kena air. Kita nak ambil macam mana nak buat? Boleh tak? Buang kain-kain apa dia cat tadi, basuh-basuh. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Lepas hang tangan tak selesai, tak boleh sapu kepala. Tak boleh basuh kaki. Hang kena selesai tangan dulu. Tadi tangan hang tak selesai, hang sapu kepala basuh kaki dah. Tak selesai lah. Pasal ada sebahagian tak kena air. Basuh dulu tangan. Habis tangan basuh, hang kena ulang balik sapu kepala, basuh telinga, kaki. Kalau hang basuh tangan saja, jadi macam mana? Basuh muka, kepala, kaki, sambung dengan tangan. Badak, sambung dengan tangan. Sebab tangan tadi tak selesai, jadi tak tertib, tak boleh. Badak, tak boleh. Jadi kalau kita tengok ada cat di tangan, basuh tangan, muka tak apa dah. Lepas tu kena sambung balik, buat sekali lagi. Dari telinga, kaki. Tapi kalau kaki ada cat, basuh kaki, lepas tu basuh apa? Tak ada apa dah lah. Sebab kaki hak ujung lah. Nak basuh apa lagi? Ada. Itu cerita dia. Kena ada tertib dalam ambil wuduk. Sunat wuduk. Jadi tuan tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a wa arzaqan wasi'a wa amalan salihah wa sa'adatan darain wa husnul khawatim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa addaitah wa la mazluman illa nasartah wa la mayitan illa rahimtah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Thank you.